Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak organizer BEST 22 kerana menganjurkan persidangan ini. Saya Suhana Saad mewakili tiga lagi rakan, Muhammad Firdaus Ganai, Zaimah Ramli dan Novel Linden, membentangkan tajuk kertas kerja kami iaitu persekitaran kerja yang menyumbang kepada produktiviti buruh lokal di sektor pertanian kelapa sawit. Kajian ini meneliti persekitaran kerja, terutamanya persekitaran fizikal yang menyumbang kepada produktiviti buruh lokal di sektor pertanian kelapa sawit. Sebanyak 75% pekerja dalam sektor pertanian kelapa sawit adalah tenaga kerja asing. Hanya berbaki 25% sahaja adalah buruh tempatan ataupun buruh lokal. Kekurangan sekitar 37,000 orang pekerja dalam sektor ini boleh memberi kesan kepada pengeluaran buah tanam segar, dan ini ditambah lagi dengan masalah pandemik COVID-19 yang menyebabkan pekerja asing tidak dapat dibawa masuk untuk bekerja dalam sektor kelapa sawit di Malaysia sekitar tahun 2021 dahulu. Kadar pertumbuhan kelapa sawit juga menunjukkan penurunan ketara daripada 1.5% pada tahun 2019 dan negatif 3.6% pada tahun 2020 kepada negatif 11.1% pada suku ketiga 2021. Jadi penurunan dalam pengeluaran kelapa sawit adalah dikaitkan dengan kekurangan buruh di ladang akibat pandemik COVID-19. Ini memberi masalah bukan sahaja kepada negara keseluruhan tetapi juga kepada pekebun kecil kelapa sawit itu sendiri. Langkah untuk menangani masalah ini ialah dengan mengupah buruh lokal untuk bekerja di kebun. Isunya ramai tidak berminat disebabkan oleh faktor upah, kerja yang berat, pulangan yang lambat dan kotor. Umumnya persekitaran kerja yang tidak menarik adalah punca utama kepada kurangnya minat orang tempatan untuk bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit. Jadi dalam kajian ini kami cuba mengenal pasti penglibatan buruh lokal dan persekitaran kerja fizikal yang bagaimana yang mampu menyumbang terhadap produktiviti buruh lokal di Serian Sarawak. Kenapa Sarawak dipilih ialah Sarawak merupakan salah satu negeri pengeluar utama kelapa sawit di Malaysia di samping Johor, Perak dan juga Pahang. Dari segi kajian-kajian lepas, kami merumuskan bahawa persekitaran kerja menyumbang kepada produktiviti buruh. Antara faktor persekitaran kerja yang dikenal pasti ialah kepimpinan yang bagus. Kepimpinan yang bagus juga mempengaruhi produktiviti organisasi. Hubungan pekerja majikan yang baik, persekitaran kerja yang selesa serta keadaan suhu di tempat kerja yang selesa untuk pekerja, fleksibiliti dalam aktiviti, suasana bekerja di kebun juga harus selesa untuk menarik minat orang tempatan untuk bekerja sebagai buruh di kebun. Ini dalam konteks kebun. Jadi dari segi metod kajian ini ialah kaedah kuantitatif. Kami menggunakan persampelan bertujuan ataupun purposive sampling dengan memilih 275 orang pekebun kecil kelapa sawit atau PKS yang mempunyai buruh lokal yang bekerja di kebun mereka. Jadi senarai 275 PKS ini kami dapat daripada MPOB atau Malaysian Palm Oil Board. Keseluruhan daripada jumlah ini hanya 56 orang sahaja PKS yang sudi menjawab soal selidik yang kami edarkan dengan bantuan enumerator. Disebabkan pada masa kajian lapangan ini dilakukan, terdapat beberapa kawasan di Serian di bawah PKP di bawah PKP dan ada juga yang terlibat dalam PKPD. Jadi beberapa buah kampung penyelidik tidak dapat masuk. Kami terpaksa menggunakan bantuan enumerator yang terdiri daripada penduduk tempatan.
Analisis untuk kajian ini menggunakan peratusan dan min. Jadi dari segi hasil dan perbincangan, latar belakang responden, umumnya kategori umur yang paling ramai sekali yang menjadi responden kajian ini ialah antara 26 hingga 65 tahun, dan jantina paling ramai adalah lelaki 85.7%. Tahap pendidikan paling ramai sekolah rendah, setakat sekolah rendah saja, dan ada juga yang tidak bersekolah. Keluasan tanah rata-rata responden memiliki keluasan tanah sekitar 2 hingga 4 ekar, iaitu sebanyak 64.29% daripada keseluruhan responden yang ditemui. Dan penghasilan buah tanah segar untuk keluasan tanah 2-4 ekar tu lebih kurang 2 hingga 4 tan dalam sebulan. Dari segi penglibatan buruh lokal, bilangan buruh lokal terdiri dari 1 hingga 3 orang, sebanyak 41.1%, dan 3 hingga 6 orang sebanyak 42.9%. Bermaksud PKS di sini menggunakan buruh tempatan antara 1 hingga 6 orang, yang paling ramai sekali. Tetapi umumnya kalau kita lihat antara 1 hingga 3 orang. Jadi kaedah pelantikan buruh lokal ini secara kontrak, ada juga secara sepenuh masa tapi tak banyak, dan ada juga antara kontrak dan sepenuh masa, kedua-dua sekali. Tetapi yang paling popular adalah kaedah pelantikan secara kontrak. Jadi sebab apa mereka menggunakan buruh lokal? Majoritinya memberikan pendapat bahawa buruh lokal ini, tujuannya mereka mengambil buruh lokal ialah menyediakan peluang pekerjaan untuk penduduk tempatan. Yang kedua, penduduk tempatan ni mudah menerima arahan kerja, mudah diperolehi, dan juga faktor kerajaan. Faktor kerajaan di sini ialah apabila kerajaan menyekat kemasukan buruh asing. Pada masa itu disebabkan oleh pandemik, penutupan sempadan antarabangsa menyebabkan pekerja asing yang pulang ke negara mereka tidak dapat balik untuk bekerja di sini. Kaedah pembayaran kepada buruh lokal berkenaan berdasarkan kontrak juga, dan ada juga yang bayar upah mengikut bilangan pokok. Bilangan pokok sehari berapa banyak yang dapat diuruskan. Okey, jenis buruh pula terdiri pada ahli keluarga sendiri, sama ada isteri, anak dalam sesebuah rumah, ataupun saudara mara mereka, adik-beradik, ataupun orang kampung. Ini adalah jenis buruh yang paling banyak digunakan. Jumlah buruh lokal mengikut jenis kerja. Kalau dilihat daripada jadual ini, memancit pokok, penggunaan buruh paling tinggi antara 2 hingga 3 orang. Membaja 2 hingga 3 orang. Kebanyakannya kalau kita tengok aktiviti memangkas, menjolok buah, mengutip buah, memunggah buah ke dalam lori, memerlukan penggunaan buruh antara 2 hingga 3 orang. Kecuali untuk kerja sebagai pemandu lori, hanya memerlukan sekitar 1 orang. Kebanyakannya kalau kita tengok kat sini, 33.9% daripada responden hanya memerlukan seorang sahaja buruh untuk bekerja sebagai pemandu lori. Dan bayaran gaji buruh lokal yang dilantik secara kontrak mengikut jenis kerja didapati dekat sini memancit pokok antara 50 hingga RM55 sehari. Membaja pun sama, 50 hingga 55, memangkas pokok pun sama. Kemudian menjolok buah mahal sikit, 60 hingga RM65 sehari. Kemudian mengutip buah 50 hingga RM55. Memunggah buah ke dalam lori 60 hingga RM65. Dan sebagai pemandu lori, paling tinggi membayar sekitar 80 hingga
paling tinggi membayar 50 hingga RM55. Ada juga yang membayar lebih daripada RM90 sehari. Ia bergantung kepada jarak di mana buah tu dihantar. Kalaulah jarak itu jauh sikit, maka bayaran dia adalah lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat daripada rajah ini, lokasi di mana buah itu dihantar tidaklah jauh, sebab bayaran adalah sekitar RM50 hingga RM55 dan RM60 hingga RM65. Okey, produktiviti buruh berdasarkan perspektif PKS. Apakah bagaimana buruh lokal ini bagaimana menguruskan buruh lokal untuk mencapai produktiviti? Pertama, kami dimaklumkan buruh lokal mesti mempunyai kemahiran. Ini perspektif PKS. Kemudian menyediakan latihan untuk pekerja. Bermaksud PKS itu sendiri sebagai majikan, mereka wajib menyediakan latihan untuk pekerja mereka berdasarkan kerja-kerja yang perlu dilakukan di ladang. Sama ada meracun, menjolok buah, membaja, mereka perlu diberikan latihan. Kemudian pengkhususan kerja, atau bilangan kerja yang sesuai dengan keluasan tanah. Tidak boleh kurang pekerja ataupun tidak boleh lebih pekerja, hanya bersesuaian dengan keluasan tanah. Upah mengikut kadar yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Kemudian jam bekerja juga harus dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Kemudian yang terakhir sekali, menggunakan teknologi pencantas. Teknologi pencantas ini sebenarnya dia efektif untuk kawasan yang agak rata, di kawasan kebun yang rata. Tetapi kalau kawasan kebun itu di lereng bukit, kebiasaannya mereka tidak berminat menggunakan pencantas sebab faktor keselamatan juga. Okey, persekitaran kerja yang macam mana yang menyumbang kepada produktiviti? Yang pertama sekali ialah topografi kebun. Keadaan muka bumi rata memudahkan kerja. Macam saya katakan tadilah, kalau keadaan muka bumi rata, teknologi pencantas pun mudah digunakan. Berbanding dengan kalau di lereng-lereng bukit, bermaksud kita perlu menggunakan buruh tu sendiri untuk mengait buah. Kemudian jenis tanah, jenis tanah iaitu tanah gambut. Tanah gambut ni dikatakan boleh meningkatkan produktiviti hasil berbanding tanah bukit dan juga tanah paya. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan kebun. Kalau kita tengok dalam gambar di tepi tu, bagaimana mereka mengumpulkan pelepah kelapa sawit. Antara pokok dengan pokok di tengah-tengahnya harus disusun pelepah. Pelepah ini lama-lama dia akan kering. Lepas tu dia akan mereput begitu ataupun dibakar. Kita tak akan buang pelepah ni merata-rata. Dia ada tempat khas dia seperti dalam gambar tu untuk dibuang pelepah berkenaan. Jadi dari segi kebersihan kebun, pelepah dibuang di lorong sampah. Yang di tengah-tengah tu kita panggil sebagai lorong sampah. Jadi benda asing dari pembersihan pangkal pokok ini, di pangkal pokok, jika kita buang benda asing, pokok-pokok yang tidak diperlukan yang hinggap di batang pokok tu, kita buang, harus diletakkan di lorong-lorong sampah, tidak dibuang di tempat-tempat yang menyumbang kepada sumber air, di dalam parit. Kalau katakan parit itu digunakan untuk menyiram pokok, maka kebersihan parit itu harus dijaga. Okey, akhir sekali adalah kesimpulan. Mewujudkan persekitaran kerja yang positif akan meningkatkan produktiviti buruh. Buruh akan lebih produktif dalam persekitaran kerja yang kondusif. Implikasi daripada kajian ini, jika persekitaran kerja kurang menyenangkan minat orang tempatan untuk bekerja sebagai buruh lokal juga akan berkurang. Jadi untuk memastikan orang tempatan ini berminat untuk menjadi buruh, maka persekitaran kerja haruslah dijaga, supaya keadaan kerja itu sangat kondusif kepada pekerjanya. Okey, akhir sekali saya mengucapkan terima kasih juga terutama kepada pemberi dana untuk kajian ini, iaitu kerusi MPOB, Malaysian Palm Oil Board, bersama dengan UKM, kod geran EP 2020036. Okey, itu saja pembentangan saya.
Terima kasih saya ucapkan.